Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung lagi kitab Badrut Tamam. Kitab Badrut Tamam pada muka surat yang ke-28 ataupun muka surat yang ke-berapa Jawi ni? Muka surat yang ke-14. Ya, betul. Kita bahas kat mana ni? Berkaitan dengan apa sebelum ni? Kita sambung. Berkaitan dengan Nabi ke kota Taif. Nabi ke kota Taif setelah setelah ditolak oleh musyrikin Mekah sendiri, maka Nabi pun buat beberapa keputusan. Antara keputusan yang Nabi buat tu perlu keluar daripada Mekah untuk menyebarkan Islam, keluar daripada Mekah. Dan ada beberapa tempat yang menjadi perhatian Nabi, antaranya Yathrib, iaitu Madinah sekarang ni. Dan sebelum tu dan antaranya adalah Taif. Tapi pilihan pertama adalah Taif. Jadi bila pilihan pertama Taif, tapi akhir sekali kat Taif tu tak berjaya. Tak berjaya, maksudnya pemimpin, 3 orang pemimpin besar, Abdu Ya'li, Mas'ud, Habib, semua tak terima. Semua tu kabilah, ketua-ketua kabilah yang besar tak terima. Bila tak terima, bukan sekadar tak terima, mereka suruh orang-orang, malah budak-budak, untuk baling batu kat Nabi sehingga berdarah Nabi, sehingga selipar ataupun kasut Nabi tu penuh dengan darah. Itu yang last kan, yang sebelum ni. Kemudian bila macam tu, Nabi pun berundur sedikit demi sedikit, berundur sehinggalah ini yang terakhir kan, kalau minggu lepas tu, sehinggalah sampai ke jidar ataupun dinding kebun bagi Utbah dan Syaibah, 2 anak Rabi'ah, sampai ujung, sampai ke dinding dah. Kat situ ada kebun, yang mana kebun sampai ke pagar. Kita berhenti sampai situ lah. Berundur sampai ke pagar tak lagi lah. Sebab pagar ataupun dinding tu, di dalam dinding tu ada kebun, 2 orang, seorang nama Utbah, seorang nama Syaibah, dan 2 anak Rabi'ah. Sampai ke situ, kita berhenti kat situ. Sambung. Bila dah sampai ke situ, nak kena balik ni. Bila sampai ke situ aja, maknanya dah keluar daripada hujung dah,
Maka yang duk baling-baling batu kat Nabi tadi terus berpatah balik. Dah sampai dah hujung dah, patah balik patah balik. Maka Nabi habislah, masa keluar daripada Taif lah. Keluar daripada Taif. Dan orang yang baling tu pun yang budak-budak dan kembali mereka itu daripadanya, dia pun balik dah. Tapi dah sampai hujung ni. Sambung pula. Sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan menyahaja Nabi kepada satu pohon kayu. Dah tengok tak ada orang baling dah, tengok kiri kanan nak pergi kat mana ni. Tak boleh ke depan, kalau ke depan nanti budak-budak atau orang-orang yang dipanggil safih. Safih hamba-hamba, budak-budak, orang yang kurang sikit, dia akan baling balik. Sekarang ni dah hujung dah keluar pada tempat, dia patahlah balik. Bila dia patah balik, Nabi selamat lah. Kalau Nabi pergi depan balik, kena balik. Nabi cari nak kena kat mana ni. Nak berundur tak boleh dah. Sebab itu dah penghujung dah, iaitu dinding kepada kebun tu. Kemudian cari dan menyahaja Nabi kepada satu pohon kayu. Jumpalah, nampaklah satu pohon kayu. Maka duduk ia di bawah bayang-bayangnya. Panas ni, duduk bawah pokok tu sebab panas. Duduk dekat bayang-bayang supaya teduh sikit. Hal keadaannya duka cita. Mana tak duka cita? Dalam banyak-banyak tempat Nabi pilih Taif dulu. Nabi pilih Taif. Dalam banyak-banyak tempat tu Nabi pilih Taif. Dan Nabi suka Taif tu, dan mengharapkan penduduk Taif terima Nabi. Tapi tiba-tiba tak terima. Duka cita Nabi. Dan dua orang tuan kebun itu, dalam tu ada tuan dia, dalam kebun tu ada tuan. Dua orang dia tengok, dia perhati je tuan kebun yang nama siapa tadi, Utbah dan Syaibah. Dua berundur dia tengok aje, dia tak masuk campur, dia tengok aje dua orang ni. Sampai dah hujung tu, penghujung, nanti kan dua orang ni baling-baling silap-silap masuk dalam kebun aku apa. Tengok-tengok tak, sampai ke hujung kebun tu dah sampai ke hujung tu, budak-budak tu dah lari dah semua. Maka dia perhati. Dan dua orang tuan kebun itu menilik keduanya kepadanya. Dia perhati je Nabi. Dan kesiani keduanya. Akan dia kesian tengok siapa ni, dia mengaku nak menyampaikan agama, kesian dia kena baling, dan tak diterima oleh ketua-ketua, kesian. Berdarah-darah ni Nabi ni. Maka menyeru keduanya akan seorang sahaya bagi keduanya yang Nasrani. Dia ada hamba lah buat kerja kat kebun kurma tu, kebun tamar, kebun kurma. Bila sampai tu ada pekerja kat situ, sahaya bukan pekerja, hamba. Maksudnya hamba, yang mana hamba tu beragama Nasrani. Okay? Kalau kita sekarang Kristian lah, Nasrani, kerja kat situ, duduk kat situ hamba tu. Dikatakan baginya Adas. Ada pendapat mengatakan nama hamba tadi tu, yang Nasrani tadi, Adas nama dia. Adas, nama dia lah Adas. Bila kata Nasrani, kita kena faham, ini dekat Mekah, pergi ke Taif. Agama Nasrani asalnya daripada Nabi Isa. Asal usul, kemudian berubah agama tu diubah kan. Asalnya Nabi Isa. Nabi Isa ni Bani Israel. Bani Israel mana ada dekat situ? Situ Arab. Bukan kat situ tempatnya, dekat Bani. Jadi maknanya Adas ni, Nasrani maknanya dia Bani Israel lah. Hamba ni Bani Israel, yang mana telah dijadikan hamba. Tuan dia adalah orang Arab, kita kata gitu, orang Arab. Jadi berbeza bangsa dan berbeza kabilah. Okey, kat situ lah, poin kat situ. Sebab jarang ada, tapi sangat jarang dia Arab tapi Nasrani, sangat jarang. Sebab dia utuskan Nabi Isa dekat Bani Israel. Bila dia utus Bani Israel, kemudian berubah, dia ubahlah kan. Kemudian mereka ubah agama tu. Lepas dia angkat, mereka kata bukan diangkat lah kan, dibunuh Nabi Isa tu. Akhir sekali bertukarlah elok-elok agama Islam kepada jadi Nasrani. Elok-elok agama Islam asal, tapi jadi Nasrani. Agama tu, agama yang telah diubah. Okay. Jadi tak ada pun dekat Arab Nasrani. Ada tapi sangat jarang. Dia nak bagi tahu ni, maknanya dia kerja ni hamba bagi agama Nasrani. Okey. Maka berkata keduanya, dua orang ni, tuan dia ni katalah dekat hamba tadi tu,
ambil olehmu akan setangkai daripada ini inap. Inap bahasa Arab. Inap ni anggur. Dia kata ambil anggur ni, sebab situ kurma apa ni, kebun kurma, kebun anggur sebagainya lah. Ambil ni, kesian, kita kesian tengok ni, ambil ini inap dan hantar olehmu di dalam bekas. Letak dalam bekas dan bawa pergi olehmu dengan dia kepada demikian laki-laki itu. Bawa pergi dekat laki-laki itu. Sebenarnya ada dua orang, kalau kita ingat lagi lah, kita bahas sebelum ni, sebenarnya dua orang, iaitu Nabi dan anak angkatnya Zaid. Bawa ni, hantar, kesian, kita kesian ni, bawa ni, buat dalam bekas, bawa kat dia. Maka memperbuat akan demikian itu oleh Adas. Adas pun ambil buat bagi. Maka tak kala menghantar, Nabi akan tangannya, Nabi pun, dia kata ambil lah ni, tuan kami bagi ni, ambil lah makan, kesian. Maka Nabi pun terima kasih, Nabi pun menghantar Nabi akan tangannya, ambil dalam bekas. Dah kena ni, kena baling, kena apa semua ni, darah. Berkata ia, Nabi pun ambil, Nabi nak makan. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi baca. Kemudian makan ia, Nabi pun makan. Maka menilik Adas, hamba tadi terkejut dengar. Dia tengok aja, menilik Adas kepada mukanya Nabi. Tengok muka Nabi. Kemudian berkata ia, dia pun cakap, bahawasanya ini perkataan yang kamu baca tadi tiada berkatakan dia oleh ahli negeri ini. Kau cakap apa ni? Orang kat sini tak cakap macam ni. Kata dia. Kata Adas. Adas ni, ingat, Nasrani dan Bani Israel. Bukan orang Arab tak cakap macam ni. Kau cakap apa ni? Dia kata bahawasanya ini perkataan tiada berkatakan dia oleh negeri ini. Orang kat sini tak cakap macam kau cakap ni. Maka berkata Rasulullah, dan dari mana negeri engkau? Macam ni, orang sini tak bercakap macam ni, tapi aku tahu apa yang kau cakap ni. Dan aku tahu daripada kau cakap apa ni, sebab aku bukan orang sini. Bila dia kata macam tu, maka Nabi kata, dari mana negeri engkau? Kau ni asal daripada mana? Tengok muka pun lain sikit, bangsa mana? Dan kau tahu apa yang aku cakap, dan kau boleh sedar yang apa yang aku cakap tadi tak orang sini tak cakap. Maknanya orang kat tempat kau cakap ke macam aku cakap, yang bismillah tadi tu. Dan apa agama engkau? Yang kau boleh tahu yang aku nak cakap ni, kau agama apa? Okey. Sahutnya, Nabi pun jawab, aku Nasrani, dan aku seorang laki-laki daripada ahli Ninawa. Aku ni Nasrani, aku seorang laki-laki daripada ahli Ninawa. Ada satu tempat, Ninawa ni Iraq, selatan Iraq. Ninawa ni. Maka aku orang situ. Maka berkata Rasulullah, adakah engkau daripada kampung laki-laki yang soleh Yunus bin Matta? Maknanya engkau orang sana ni, orang Ninawa ni. Maknanya engkau ni duduk dekat satu kampung yang mana satu ketika dahulu ada orang soleh nama Yunus bin Matta. Nabi tanya. Nabi tanya dia. Sahutnya Yunus bin Matta ni Nabi Yunus Nabi Yunus ni Yunus bin Matta. Dan Nabi Yunus keturunan Bani Israel, yang mana bila sebut keturunan Bani Israel ni, dia adalah daripada Nabi Ibrahim, anaknya yang Ishaq, anak Nabi Ibrahim yang nama Ishaq, dan anak Nabi Ishaq yang nama Yaqub. Daripada Yaqub ni akhir sekali sampai ke Nabi Yunus.
Jadi maknanya Bani Israel lah. Sebab Bani Israel ni Yaqub, dia ada beza tau. Bani Israel yang kita nak bincang ni dengan Israel yang duk serang-serang ni ada beza. Jangan sama, tak sama. Yang itu Israel tu negara yang dinamakan sempena bangsa Israel. Dia namakan negara tu. Yang kita sebut ni keturunan Bani Israel. Kita sebut ni keturunan Bani Israel. Yang Bani Israel ni adalah seorang Nabi. Pernah dengar? Nabi Israel. Dia ada dua nama. Satu lagi namanya Yaqub. Nabi Yaqub tu Israel lah tu. Nabi Yaqub ada dua nama. Satu nama Yaqub, satu lagi nama Israel. Tu nama dia. Nama Nabi Yaqub. Jadi bila kata Bani Israel, maksud anak beranak keturunan Nabi Yaqub. Habis yang ada sekarang tu, itu negara. Satu Zionis, dia merampas tanah ketika dia datang dulu. Datang nak menumpang aja. Datang nak menumpang. Maka orang Palestin bagilah, baik. Bagilah dia orang duduk. Akhir sekali dah jadi dia ambil sikit. Lagi dia mengaku tu dia punya. Akhir sekali jadi macam sekarang ni lah. Tak sama Cuma bila kita kutuk kekejaman Israel, bukan Israel ni berdosa kutuk. Kalau kata kekejaman Israel dengan maksud Nabi Yaqub, bukan Israel tu, nama je sama, cerita lain-lain. Bukan tak boleh sebut, boleh je sebut. Cuma bila kita sebut Israel, ingat pertama nama Nabi Yaqub. Orang beriman dan keturunan-keturunan Nabi Yaqub ada yang beriman, ramai. Yang Israel yang kita cakap ni Zionis, dia lain. Jadi ada orang kata tak boleh, jangan cakap Israel tu Nabi Yaqub. Boleh, cuma maksud kita bukan Israel Nabi tu, Israel ni. Kalau tak boleh cakap. Dan keturunan Nabi Yunus ni keturunan Bani Israel, yang mana Allah utus untuk berdakwah dekat satu tempat nama Ninawa, selatan Iraq tempat tu. Dan ni hamba ni dia berasal daripada Ninawa lah. Bila dia berasal daripada Ninawa, Nabi tu kau tanyalah, oh kampung saudara aku. Oh tak baca lagi nanti. Oh kampung ni ada seorang soleh nama Yunus bin Matta. Mana kau tahu? Orang sini tak tahu sebab dia Arab dengan Bani Israel ni lain. Jadi bangsa Arab daripada anak Nabi Ibrahim yang nama Ismail. Anak Nabi Ibrahim kan ada seorang nama Ishak, Nabi Ishak lah. Seorang nama Ismail, Nabi Ismail. Nabi Ismail ni lagi tua. Lahir dulu 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun beza umur. Nabi Ismail ni lebih tua daripada Nabi Ishak. Jadi daripada Nabi Ismail ni turun sampai Adnan, turun keturunan sampai Nabi kita. Daripada Ishak ni turun Yaqub, turun Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi termasuk Nabi Yunus last sekali sehingga ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi maknanya boleh dikatakan, boleh kita kata Nabi pun mengaku bahawasanya Nabi Yunus ni saudara dia. Ialah saudara, tok yang sama. Tok dengan maksud Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim ada anak, seorang Nabi Ismail, seorang Nabi Ishak. Yang Ishak ni akhir sekali jadi Nabi Yunus. Yang Ismail ni straight jadi Nabi kita. Jadi boleh tak kata saudara? Boleh lah, saudara. Malah sama-sama Nabi lagilah boleh ngaku saudara. Jadi dia kata, itu saudara aku, kata Nabi. Nanti kita baca Yunus bin Matta sahutnya. Sahutnya apa yang memberi ketahuan tuan hamba? Macam mana tuan hamba boleh tahu kata hamba tadi? Macam mana tuan boleh tahu? Ni tempat saya je, sahaja tempat kami, tempat kampung saya, sahaja orang sini tak tahu. Apa Yunus bin Matta? Macam mana tuan hamba boleh tahu? Yunus bin Matta, sabdanya, ia saudaraku, kata Nabi tu saudaraku lah tu. Adalah ia Nabi, dia Nabi, dan aku pun Nabi, kata Nabi. Duk berdarah-darah ni, kata Nabi, duk sambil-sambil makan buah anggur. Maka cenderung adas atas Rasulullah. Cenderung tu maksud pergi dekat, hal keadaannya mengkucupkan kepalanya yang maha mulia. Pergi dia dengar macam tu. Pertama dia dengar Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Bismillahirrahmanirrahim sama dengan Nabi Yunus. Sebab dia sama je, sama dengan Nabi Yunus. Setiap mana-mana Nabi yang diutuskan sama je, iaitu tujuan untuk mengesakan Allah.
Cuma mungkin syariat tu berbeza. Mungkin ada nabi-nabi ni tak boleh makan binatang sekian-sekian. Nabi yang ni boleh makan pula. Ada syariat berbeza. Ada nabi yang ini diutuskan cara menyuci najis dia begini. Ada yang nabi diutuskan tak boleh cuci najis. Kalau kena najis kena buang aja pakaian tu. Contoh. Ada lah. Syariat berbeza. Dari sudut akidah sama, iaitu mengesakan Allah. Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani dengan nama Allah. Itu memang semua nabi-nabi ada. Sebab tu dia kata dengan nama Allah yang maha pemurah. Ini sama macam orang kampung aku. Zaman tu ikut keturunan dia, pernah dengar yang ini, pernah dengar dia kata. Itu dia kata, aku nabi. Maka dia terus percaya je. Terus percaya. Dia pun terus cium kepala nabi. Dan dua tangannya, dia ambil dua tangan, dia cium dua tangan nabi. Dan dua kakinya, dia cium kaki nabi. Dan masuk ia Islam. Masuk Islam terus. Aku beriman dengan kau. Sebab tak ada, aku tengok pun aku tahu. Bila kau cerita pun aku tahu dah, memang betul. Terus dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi bagi tahu tu, begitulah yang turun-temurun di negeri dia yang jauh. Negeri dia yang jauh. Tiba yang Nabi cakap tu dia yakin. Sebab apa? Kalau kita tengok Nabi Yunus ni, dia agak berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Dia special sikit. Nabi Nuh diutuskan oleh Allah untuk kaum dia sendiri. Nabi Hud diutuskan untuk kaumnya sendiri. Kaum tu maksud bangsa, keturunan dia sendiri. Nabi Saleh diutuskan untuk kaumnya sendiri. Nabi Ibrahim diutuskan untuk kaumnya sendiri. Nabi Syuaib diutuskan untuk kaumnya sendiri. Nabi Muhammad diutuskan untuk kaumnya sendiri, tapi kaumnya dan semua sekali kan, termasuk orang Melayu, kaum-kaum segala bangsa yang ada. Nabi kita special lah. Cuma sebelum ni semua nabi-nabi diutuskan untuk kaumnya aja. Sampai nabi kita diutuskan untuk sekalian alam. Nabi kita diutuskan untuk, kalau tidak tak sampailah Islam kat kita. Bukan untuk orang Arab aja. Tapi Nabi sebelum tu diutuskan untuk apa? Contohnya Nabi Isa diutuskan untuk ya Bani Israel. Untuk Bani Israel je. Bukan Bani Arab. Bukan Bani Melayu. Bukan. Nabi-Nabi lain hanya diutuskan untuk kaum dia sahaja. Okay. Dan Nabi kita diutuskan untuk rahmatan lil alamin, sekalian alam. Special Ada satu lagi special. Siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus, dia bukan kaum tu. Tapi dia diutuskan untuk kaum tu. Dia diutuskan untuk kaum yang lain, bukan saudara mara dia, bukan keturunan dia. Nabi Yunus. Sebab tu kaum dia tak nak beriman. Sebab dia kata, engkau siapa? Dia seolah macam orang asing. Macam Nabi kita kan, dia nak berdakwah dengan musyrikin Mekah. Dan musyrikin Mekah tu semua saudara mara dia. Macam tu dia. Kalau kita tengok Nabi Hud diutuskan untuk kaum dia. Nabi Saleh diutuskan untuk kaum dia. Maksudnya saudara mara dia, keturunan dia. Tapi Nabi Yunus, dia bukan diutuskan untuk kaum dia, tidak. Tidak, dia diutuskan untuk kaum lain. Dengan maksud dia macam orang asing. Sebab tu tak ada orang beriman. Dia ada satu riwayat mengatakan 2 orang je beriman dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus dilantik menjadi Rasul umur 30. Selama 33 tahun, maknanya sampai umur Nabi Yunus 63 tahun, hanya 2 orang beriman. Sebab apa tak ramai beriman ni? Sebab itu dia bukan orang situ. Nabi Yunus bukan orang situ, dia orang luar. Jadi yang special, Nabi yang special ni ada 2 lah. Iaitu Nabi kita, walaupun dia bangsa Arab, bangsa Arab Quraisy, tapi diutuskan untuk semua bangsa lainnya. Itu memang habis special lah. Okay. Yang kedua special, Nabi Yunus. Dia bukan bangsa tu, tapi dia diutuskan untuk, dia seolah-olah orang asing. Tapi kalau nabi-nabi yang lain hanya diutuskan untuk bangsa dia, bahasa dia. Jadi tak perlu belajar bahasa lain, terus cakap bahasa dia. Tu ada special sikit lah, ada perbezaan. Jadi bila macam tu, sebab tu Nabi Yunus ni terkenal. Dia agak terkenal sehingga kan 33 tahun berdakwah, yang beriman cuma 2 orang. Akhir sekali Nabi Yunus kata, dah lama sangat aku berdakwah pada korang semua tak terima dakwah aku. Maka Allah bagi amaran, dalam masa 3 hari akan datang azab yang besar. Kan cerita Nabi Yunus 3 hari. Lepas tu dia kata, sembang ajalah. Hari yang pertama
dia masih lagi tak nak beriman. Hari yang kedua Nabi Yunus kata, memang tak ada harapan ni. Dah nak 33 tahun aku berdakwah, tak ada orang nak terima. Takkanlah lagi 2 hari tinggal ni Allah nak turun azab. Aku patah. Itu yang Nabi Yunus pergi tu. Terus keluar daripada tempat tu. Sedangkan Nabi Yunus tak terima wahyu lagi, suruh keluar. Yang diterima wahyu 3 hari lagi akan, jika umat dia tak beriman, 3 hari lagi akan datang azab. Hari yang pertama dia reject, macam biasa dah kena reject. Hari yang kedua tak ada harapan lah ni. Maka Nabi Yunus pun keluar daripada tempat dia. Ini yang Nabi cerita dekat dia. Dia terkejut, dia kata betul cerita ni. Nabi Yunus keluar, sedangkan tak terima wahyu, suruh keluar lagi. Kita ingat tak Nabi SAW ketika semua musyrikin Mekah menyeksa orang yang masuk Islam, kan Nabi suruh pergi keluar hijrah yang pertama ke Habsyah tu, hijrah yang kedua, dan hijrah yang ketiga dekat Yathrib. Nabi sendiri tak keluar kan. Nabi orang terakhir hijrah. Kenapa Nabi orang terakhir hijrah? Sebab tak turun wahyu lagi. Last kali semua dah hijrah dah, baru Nabi yang terakhir. Sebab tu kita boleh kata Nabi takut, sebab tu pergi ke Madinah. Takut apa dia orang terakhir keluar? Sahabat yang lain pergi dulu. Kenapa Nabi orang yang terakhir keluar? Sebab tak terima arahan lagi. Maka waktu tu para sahabat ada bercakap-cakap. Dia kata hebat Nabi kita, tak macam Nabi Yunus. Ini Nabi marah. Cerita dulu. Tak macam Nabi Yunus. Nabi Yunus dahlah berdakwah lama sangat. Bila 3 hari amaran untuk diturunkan azab, hari pertama masih lagi tak terima. Hari kedua Nabi Yunus dah keluar. Nabi kita hebat sehingga turun wahyu, dan malah dia orang terakhir baru dia keluar untuk bila tak terima wahyu. Jadi Nabi kita hebatlah. Nabi Yunus ni cepat sangat. Tak turun wahyu dah. Dia kata, sahabat kata, Nabi marah. Nabi kata, jangan engkau kata aku lebih daripada Yunus bin Matta. Jangan kau kata aku ni lebih daripada Yunus bin Matta. Kau jangan kata aku ni lagi hebat. Tidak, sama aja. Beberapa maksud. Sebab apa? Sebab antaranya sahabat tu, dia duk cakap, oh hebat Nabi kita. Tak gopoh. Nabi Yunus gopoh. Belum apa-apa dah keluar. Tunggulah 3 hari. Dah hujung-hujung tu, dah tak ada harapan, baru keluar. Bila turun wahyu suruh keluar. Sebab bila turun azab, waktu tu bukan orang jahat, orang kafir, orang maksiat aja yang kena azab. Tak, orang yang beriman pun kena azab sekali. Tu kita risau bila berlaku apa-apa dekat kampung taman kita, kat negara kita sekalipun, berlaku apa-apa kemungkaran, maksiat, kita jangan seronok. Dia buat maksiat, dia lah kena seksa. Tidak. Kalau Allah turun bala, semua kena. Kalau Allah bagi COVID, semua kena. Tak kira siapa-siapa pun kan. Kalau Allah bagi turunkan hujan yang lebat, banjir, semua kena. Rumah Pak Imam kena tenggelam. Sebab tu kata, kalau Allah turun azab, semua kena. Maka Nabi Yunus keluar awal, sedangkan wahyu belum sampai lagi. Maka sahabat tu bercakap, Nabi marah. Nabi kata, kau jangan kata aku lebih daripada Yunus bin Matta. Sama aja. Aku Nabi, dia Nabi, dan sama. Jangan kau kata gitu, seolah-olah macam dia merendah-rendahkan Nabi Yunus. Yang satu. Yang kedua, para sahabat tu bercakap juga, ada yang bercakap, Nabi kita jumpa Allah naik tempat yang mulia ketika Isra' dan Mi'raj, naik langit ke-7 sampai ke Mustawa. Tapi Nabi Yunus kena makan dengan ikan, tenggelam di dasar. Mana lekeh Nabi Yunus. Dia kena makan ikan, kena duduk di dasar bawah, tempat yang tak best, tempat yang macam hina. Tapi Nabi kita hebat, naik ke-7. Nabi marah, Nabi tak bagi. Ada 2 sebab Nabi tak bagi. Yang pertama, jangan kata aku ni lebih daripada Yunus bin Matta. Sama aja Nabi kata. Malah walaupun aku naik ke atas, tapi Yunus bin Matta duduk dalam perut ikan, bukan duduk saja-saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hebat ni kata. Ada Nabi tegur lah, jangan duk kata gitu. Nabi semua sama. Terkejutlah Adas tadi, Nasrani tadi, terkejut. Maka dia cium sampai cium kaki. Maka daripada kisah inilah para ulama bahas, adakah boleh ke cium kaki? Boleh ke cium kaki? Kias. Maksudnya boleh tu bukan dekat Nabi. Kat Nabi mungkin kita kata memang boleh lah kot. Bukan sembah dia sebagai Tuhan, tak boleh. Sembah Nabi sebagai Tuhan pun tak boleh, kufur. Habis Nabi hebat, sembahlah dia pun tak boleh. Malah Nabi kata, jika boleh seorang makhluk, seorang manusia sembah kepada manusia yang lain, aku nak suruh isteri sembah kat lelaki dia.
Nak bagi tahu besarnya martabat suami. Tapi tak boleh, maka tak boleh jangan sembah. Isteri jangan sembah. Kalau boleh, sebab ada sahabat dia nak sembah Nabi. Dia kata kaum-kaum lain sembah Nabi mereka, kami bukan setakat nak selawat aja, kami nak sembah. Nabi tak bagi. Nabi kata, kalaulah seseorang boleh sembah kepada seseorang, aku tak nak suruh sembah aku. Aku nak suruh isteri sembah suami. Nak beritahu martabat suami itu sangat tinggi. Jadi bila cium kaki tu, maka ulama bahas, boleh tak orang lain, kita lah dikiaskan kepada cium kaki. Dia ada beberapa adat. Di Indonesia ada adat ni. Dia cium kaki mak dia. Ada. Bukan cium jumpa mak pun cium kaki, bukan. Dia ada macam upacara lah, macam tak tahulah macam mana, saya tak tahu sangat. Ada adat di situ. Mungkin kalau nak berpisah lama ke, nak pergi belajar ke apa kan, anak dia dalam umur belasan, dia nak pergi keluar belajar mungkin 5, 10, 7 tahun. Jadi ada macam upacara macam tu lah, macam adat. Mungkin ramai-ramai, mungkin tak ramai pun, kat rumah je dia basuh kaki mak dia. Kan syurga di bawah tapak kaki bu. Dia basuh kaki mak dia, ni anak ni, lepas tu cium kaki. Maka ada orang kata tak boleh. Maka para ulama yang kata boleh, bukan cium kerana nak dengan maksud itu nak jadikan dia Tuhan, bukan. Tak boleh tu, kufur. Cium kaki sebagai tanda hormat, maka dikiaskan daripada kisah ni. Malah ketika waktu lain pun ada sahabat-sahabat lain yang jumpa Nabi pergi cium kaki, Nabi biar je, maka dibenarkan. Ada yang anak murid cium kaki tu, ada yang tak setuju, ada yang tak setuju. Cerita nak cerita, sebahagian ulama yang setuju, kiyah daripada sini lah. Kiyah daripada kisah cium kaki. Dia kata, kalau cium tangan boleh, kenapa cium kaki tak boleh? Cium tangan bersih, cium kaki kotor, basuhlah kaki bagi bersih. Habis, kalau cium tangan boleh, sebab kaki kotor, tangan bersih ke? Kalau tangan kotor boleh cium. Kan? Dikirakan. Kenapa pula kalau boleh? Ni cerita seseorang cium tu, seseorang. Kalau cium tangan boleh, mana cium dahi pun boleh, cium bubun boleh, cium kepala lutut boleh tak? Boleh. Cium kaki asal pula tak boleh? Kenapa pula cium tangan boleh, cium kaki tak boleh? Jadi ulama bahaslah kat sini. Bukan suruh buat, bukan. Nak bagi tahu perbahasan ulama. Cium dua kaki. Tapi ada yang ulama dia keras sikit, kata tak, ini hanya untuk Nabi boleh. Yang kata boleh ni kata Nabi ada untuk diikuti. Kenapa tujuan Nabi ada? Kenapa Allah utuskan Nabi? Untuk ikut Nabi kan? Ikutlah. Ada mana sahabat boleh cium kaki Nabi, maka bolehlah cium kaki. Tapi yang biar padan lah, mak ayah biar padan lah. Jangan main siapa-siapa jumpa pakat-pakat cium kaki. Apa hal, biar padan lah cerita. Jadi macam mana pun, kalau kata ada ulama kata, ada kata tak boleh, kita terima juga, sebab ada khilaf kat situ. Dan bermula habis kat situ. Dan okey, sebelum tu nak sambung kisah sikit. Bila Nabi Yunus keluar awal, hari yang kedua, masuk hari yang ketiga kan dia naik bahtera. Bila dia naik bahtera tu, dalam hati dia kata, kampung aku dah kena dah. Sebab Allah janji 3 hari dah habislah kena. Kemudian ketika atas bahtera tu kan, bahtera tu nak tenggelam lah kita kata kan, nak karam. Apa orang atas tu buat? Dia kata buang barang-barang, mungkin berat sangat, buang habis barang, masuk dah. Tetap juga bergelora nak karam. Akhir sekali macam ni, kita kena terjun. Berapa orang ada ni? Berapa puluh orang ada dalam ni? Kita kena buang separuh. Lebih mati 3 orang daripada mati 100 orang contoh. Habis macam mana? Engkau lah terjun. Siapa nak terjun? Akhir sekali buat undi. Dia kata dekat Nabi Yunus, kau tak payahlah Yunus, sebab kau orang baik. Dia tengok muka Nabi Yunus, dia tahu dah, orang baik lah. Nabi ni muka baik, orang alim, orang baik, kau tak payah undi lah. Dia mana boleh undi kena Nabi Yunus, undi kena Nabi Yunus. Tak apalah, kita cancel balik, kita undi sekali lagi. So ni cerita apa ni? Nak baling orang masuk. Sebab apa? Akhir sekali kena. Akhir sekali ada seorang orang alim lah kat situ, yang bukan Nabi Yunus, yang lain. Dia kata, ini ada seorang hamba lari daripada tuannya. Sebab tu jadi gini, Allah balas, Tuhan membalas. Kerana dalam ramai-ramai kita ni ada seorang hamba sahaya yang lari daripada tuannya. Kita cek-cek, tak ada pun hamba. Akhir sekali Nabi Yunus terasa, akulah kot yang lagi. Sebab Allah tak turun air lagi, aku dah maka dia kata tak apalah, dah aku dah 3 kali lah aku terjun.
datang makan ikan nun. Bahasa sekarang kita ikan paus kot, tak tahulah jenis ikan nun namanya. Makan, duduklah 40 hari dasar laut. Okay. Nak cerita apa? Jangan lupa, lepas Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sampai panas ikan tu tak boleh duduk. Itu antara kita bila kita banyak masalah ni, tak boleh buat apa ni. Nak buat begini tak boleh, nak buat ini tak selesai, nak buat ini tak selesai. Itu antara amalan ni. Dia akan lepas. Akhir sekali panasnya ikan tadi, dia naik ke permukaan, pergi ke pantai lah kita kata, muntah. Keluar Nabi Yunus selama 40 hari. 40 hari duduk dalam tu. Keluar, Nabi Yunus. Terbaring dekat tepi pantai, Allah hidupkan satu pokok labu. Nabi Yunus ambil makan, maka sihat balik. Kemudian Nabi Yunus pergi tengok kampung dia yang dah musnah. Pergi tengok tak musnah. Rupa-rupanya hari yang ketiga tu semua tersedar. Yunus dah tak ada. Tapi bagi 3 hari can, kita baru 2 hari. Patutnya tunggu dulu. Allah, kami nak beriman macam mana ni? Cari. Ya Allah, ampunkan kami lah. Tapi kami dah tak ada pemimpin, kami nak bertaubat macam mana? Cari, maka Allah terima taubat mereka. Nabi Yunus pun terkejut. Nabi pun bertaubat lah istilahnya. Nabi Yunus kata betul, dia terkeluar awal. Akhir sekali kaum Nabi Yunus, sebab tu dalam Quran disebut tak ada kaum yang lebih baik daripada kaum Yunus. Lepas kita tengok kaum Yunus apa tak terima. Maksudnya walaupun buat salah, ujung-ujung tu tak putus asa dengan rahmat Allah, bertaubat. Maka tak ada kaum yang lebih baik daripada kaum Yunus. Nabi Yunus. Maknanya akhir sekali bertaubat. Mereka bertaubat. Nabi Yunus pun kembali sihat dan memimpin mereka itu. Dalam Quran ada cerita kisah ni. Ada 5-6 ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Kembali balik memimpin mereka. Okey, kita sambung cerita. Jadi terkejutlah Adas tadi. Bila Adas cium habis semua sampai ke kaki dan masuk Islam terus. Dan bermula dua tuan kebun itu menilik keduanya kepada demikian. Masa saya tengok langsung, apa cerita? Kita suruh bagi anggur, dia pergi siap cium apa benda ni, cium kaki ni. Maka berkata salah seorang daripada keduanya. Seorang ni cakap kat seorang lagi, kan 2 orang tuan kebun tadi. Bagi satu lagi, adapun hamba engkau itu telah membinasakan ia akan dia. Habis hamba kau ni habis lepas ni. Jahanam kau punya hamba. Macam tu lah. Apa hal pula tiba-tiba ni? Kita suruh buat lain, dia pergi buat lain. Habis binasalah. Teruklah, habislah kau punya hamba ni. Jahanam lah kau punya hamba ni. Habis kau macam tu. Maka tak kala datang Adas kepada keduanya, lepas dah bagi semua, minta maaf apa semua, bagi makan apa semua dan beriman dengan Nabi, kembali baliklah ketuan dia hamba. Kembali balik kedua dan berkata keduanya baginya, binasa engkau hai Adas. Apalah bagimu? Engkau ni hilang akal apa Adas? Macam tu lah. Habislah engkau. Siaplah engkau. Jahanam engkau. Habis kau macam tu lah. Binasa engkau. Engkau kucup kepalanya. Engkau pergi cium kepalanya. Dan 2 tangannya. Dan 2 kakinya. Engkau gila engkau cium. Kami suruh bagi makan. Kesian sebab dia berdarah-darah. Dia penat. Dan engkau pergi bagi tu. Siap-siap cium-cium. Jahanam engkau. Sahutnya, hai penghuluku. Dia pun jawab, wahai tuan. Penghuluku lah, tuan. Dia tu hamba. Tiada di dalam bumi yang terlebih baik daripada ini laki-laki. Laki ini adalah lebih baik daripada, tak ada yang lebih baik daripada dalam bumi ni. Sebenarnya telah mengkhabar ia akan daku. Dia dah bagi tahu kat aku dengan pekerjaan yang tiada mengetahui ia melainkan Nabi. Aku tahulah. Sebab aku berasal daripada Ninawa. Dan aku ada agama aku di situ, Nasrani. Dan menceritakan tentang Nabi-Nabi, Nabi Yunus dan Nabi dan sebagainya. Aku tahu. Dan aku datang sini sebagai orang asing. Dan aku tak cerita pun benda tu. Dan orang sini pun tak tahu. Tiba-tiba dia cerita tentang Nabi tu yang turun-temurun cerita dekat tempat aku yang jauh. Dan cerita dia tu hanya Nabi je yang tahu, boleh cerita. Tiba-tiba dia yang bagi tahu. Maka aku terus beriman dengan dia, kata dia. Pekerjaan yang tiada mengetahui dia melainkan Nabi. Nabi je tahu. Habis tu cerita tentang Adas lah. Habis cerita bang Adas. Kemudian berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Taif, hal keadaannya duka cita bila pusing. Tu yang saya sebut tu. Kalaulah
3 orang pemimpin Taif terima, Madinah sekarang ni Taif lah. Taif lah. Sebab Nabi suka kat situ. Dan diriwayatkan, tapi bila Taif tak berjaya, Nabi pun plan B, pergi Madinah ataupun Yathrib. Orang Yathrib terima. Tengoklah sekarang jadi hebat kan. Madinah hebat. Dan diriwayatkan bahawa Allah SWT membangkitkan kepadanya akan Jibril. Tak habis lagi cerita ni. Ingatkan dah habis dah. Berpaling tu maksud, tak apalah. Tak ada harapan dah kita dekat Taif ni. Kita kena cari tempat lain, plan B. Dan aku ada 4-5 plan ni, kata Nabi, dekat Zaid, anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Kemudian masa duduk bincang-bincang tu, maksud berpaling tu maksud tak pergi dah lah ke Taif. Nak balik dan nak pergi ke Yathrib pula. Tengah buat rancangan lah nak pergi Yathrib tu. Yathrib tu Madinah lah. Tiba-tiba datang Jibril datang. Yalah, kawan baik datang. Dan sertanya Malik Al-Jibal. Dan dibawa geng. Jibril bawa geng. Jibril kenal kan, ni Malik Al-Jibal. Malik ni Malak. Malik pun boleh, Malak pun boleh. Malak tu malaikat. Malik tu raja lah. Ataupun owner boleh juga. Jadi kalau kata Malak Al-Jibal, dengan maksud malaikat penjaga gunung. Kalau kata Malik, tuan punya gunung, lebih kurang lah kan? Okay. Maksudnya malaikat penjaga gunung. Jibril bawa geng, yakni seorang daripada malaikat yang diwakilkan dia dengan segala bukit. Maksudnya Allah arahkan malaikat ni untuk jaga bukit. Okay. Maka sembahnya, dia berkata, jika menghendaki Tuhan, kata malaikat seorang lagi ni, jika menghendaki Tuhan hamba, kalau Tuhan hamba nak, malaikat ni kata dekat Nabi, niscaya hamba pertangkupkan atas mereka itu akan 2 bukit Akhsyabain. Kalau Tuhan nak, kata dia, aku boleh angkat bukit ni, aku gembas, habis penduduk Taif. Macam mana yang berlaku dekat kaum Nabi Lut kan, dia kurang lah tu. Bila 2 malaikat datang pergi rumah Nabi Lut, menjumpai seorang lelaki, 2 orang lelaki lah, dapat tahu kat kaum Nabi Lut yang LGBT ni pakat-pakat pergi kepung rumah Nabi Lut. Kepung, serahkan 2 lelaki ni. Lawa malaikat, dia nak menyerupai manusia, mesti yang maksimum paling lawa lah, istilah paling handsome. Diorang ni semua homoseks, gay dengan lesbian, itulah LGBT. LGBT. Bawa datang Nabi Lut, kata apa? Aku ada anak perempuan, kalau kau nak, kahwin dengan anak aku, siap bagi free. Jangan buat kerja pelik macam ni. Aku daripada dulu lagi duduk tegah, engkau masih lagi nak, kan bawa datang, serahkan 2 orang tadi, yang lawa tadi. Serahkan. Malulah Nabi Lut. Dia kata, minta maaf lah, 2 tuan minta maaf lah, jangan risau, kami ni malaikat. Dengar malaikat, seronok lah Nabi Lut. Sama, jangan risau. Malaikat 2 ni yang sodok bumi, angkat rembah atas penduduk Sodom tu. Sampai sekarang terlekat nama Sodom tu kan, Sodomi tu. Penduduk tu satu kaum, penduduk Sodom. Malaikat tu angkat, sodok macam tu, angkat tinggi-tinggi, terbalik kan, embas. Kat situ ada air, maka berkumpul air dekat tengah-tengah tu, jadi kita panggil sekarang laut mati. Laut mati tu garam yang sangat tinggi, tak ada yang lebih tinggi garam kat situ, sehingga orang yang tak tahu berenang pun kalau masuk dalam tu terapung. Terlalu garam tu, terlalu tempat yang Allah murka. Macam itulah 2 malaikat ni nak buat. Nabi teringatlah kisah tu, Nabi Lut. Itulah kata, kalau ikut logik Nabi kata, nak buat macam kaum Sodom ke? Cantik, kasih hantam, kasih lebih sikit. Kalau kita mungkin macam tu, kita punyalah nak bagi dia agama yang betul, nak dakwah dia elok-elok, cakap baik-baik, dia buat nganyi macam tu, siap suruh budak-budak hamba-hamba baling sampai berdarah-darah. Aku pula dah jadi sampai macam ni, tak nak tolong agama Allah, apa lagi? Jalan, kita kasih lebih sikit. Sepatutnya gitulah kalau kita. Tapi Nabi tak kata gitu. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Nabi doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Baik. Kita baca lagi. Jikalau menghendaki Tuhan, hamba niscaya hamba pertangkupkan atas mereka itu akan dua bukit Akhsyabain. Maka sabdanya alaihi salatu wasalam, kata Nabi, bahkan jangan aku harapkan bahawa mengeluar Allah daripada segala sulbi mereka itu akan mereka yang menyembahkan dia dan tiada menyengutu akan dia akan sesuatu. Jangan buat gitu. Memang aku tahu mungkin mereka ni layak dibuat seperti kaum Sodom, umat Nabi Lut. Tapi jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka terima. Dan Nabi kata, aku mengharapkan ada benih-benih dekat sulbi wat taraib. Dekat benih lah. Dekat benih lelaki-lelaki yang halau aku tu, penduduk-penduduk Taif ni, aku mengharapkan benih-benih yang ada ni, yang mungkin setahun 2 tahun lagi mengandung isterinya akan jadi anak ni, mengharapkan mereka ni akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nabi menyalah baik. Kalau kita tak ada lah, angkat lebih sikit jangan 2 bukit, angkat 3 bukit, bagi rembah biar padai muka kita. Nabi tak ada baik. Padahal dah berdarah-darah ni. Tuan hamba maka sembah Malik Al-Jibal. Kata malaikat tadi tu, aku ni dah dengar banyak cerita tentang tuan hamba. Nabi ni lah, tuan hamba seperti barang yang dinamakan tuan hamba. Yang tuan hamba ni banyak nama. Nabi kita ada 99 nama juga. Yang kita tahu ialah beberapa nama je. Banyak nama Nabi kita. Malah setengah ulama kata ayat-ayat yang terpotong dalam Quran tu nama Nabi lah. Yasin, Toha, adalah nama-nama. Nama Nabi Mustafa, apa lagi, Muhammad, Ahmad tu memang lama lah, kita tahu kan. Ada 99. Dan antara nama Nabi adalah tuan hamba seperti barang yang dinamakan tuan hamba oleh Tuhan tuan hamba. Tuan hamba ni, Nabi ni memang betul lah macam mana Tuhan Allah namakan tuan hamba ni. Dengan nama apa? Rauf. Antara nama Nabi kita Rauf. Yakni lemah lembut, dan Rahim, yakni yang amat kesiani. Abdul Rahim, Abdul Rauf, nama Nabi kita. Jadi memang Tuhan sesuai lah dengan nama Rauf. Sangat sopan santun, lemah lembut, walaupun kena macam-macam pun sabar. Rahim, yang amat kesian, memang kenalah Tuhan Allah bagi nama kat tuan hamba, atau gelar tuan hamba ni memang kena dah. Kata malaikat tadi, selama ni duk dengar cerita aje, kali ni confirm, kata malaikat tu lah. Kita puji Nabi lah. Baca lagi. Kemudian berjalan ia kepada Bukit Hira. Kemudian sebab sebelum tu ada sedikit moral of the story yang boleh kita ambil daripada kisah tadi tu, adalah tak guna kita membalas dendam orang yang musuh pada kita. Orang yang memusuhi kita, tak guna kita balas dendam dekat dia, kerana ia sekadar untuk menjamu kepuasan hati nafsu kita sahaja. Tapi kalau orang memusuhi Allah dan Rasul, itu jangan kompromi. Itu tak boleh. Cerita agama tak ada. Engkau setakat nak maki aku, nak memusuhi aku atas nama aku, tak guna balas dendam kat dia. Tak guna. Dia sekadar menjamu nafsu. Yalah, seronok padai muka. Tapi kalau orang memusuhi Allah dan Rasul, siap. Kita ni tu kita ni. Jadi kita, Allah dan Rasul tak ada kompromi. Tapi kalau diri kita, tak guna. Orang buat apa-apa kita pun tak guna kita menjamu kepuasan nafsu kita dengan balas dendam balik bila orang buat macam-macam. Itu moral of the story. Okay. Dan memang benar, ketika tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah, seorang bernama Urwat bin Mas'ud As-Saqafi. Kalau ingat lagi, 3 orang tu mana 3 orang tu? Ni. Pertama Abdul Ya'lil, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. 3 ni yang tolak Nabi ni.
Yang Nabi kata, jangan kau buat apa-apa kat dia, kata kat malaikat, aku harap dekat sulbi dia, benih dia nanti jadi baik-baik. Yang betul Nabi cakap. Tak lama lepas tu, mungkin beberapa tahun lepas pada tu, lahirlah ataupun adalah anak-anak mereka ni yang bernama Urwah bin Mas'ud. Yang nombor 2 tu, Mas'ud kan, anak dia memang betul beriman dengan Nabi. Tu kata bagus kita maafkan orang, jangan duduk balas dendam aja. Okey, sambung lagi. Kemudian berjalan ia kepada Bukit Hira. Kenapa Nabi pergi berjalan kat Bukit Hira? Sebab keluar daripada kota Taif tadi. Kenapa pergi ke Bukit Hira? Baliklah Mekah. Bila keluar daripada Mekah, mereka dapat tahu Nabi keluar daripada Mekah untuk pergi ke Taif, mereka terus buat sidang Dewan Rakyat, Parlimen terus. Darun Nadwah nama tempat tu, Parlimen lah lebih kurang. Dia terus buat rancangan, keluarkan satu undang-undang, tak benar Nabi masuk. Maksudnya adalah undang-undang yang macam tu lah, tak boleh Nabi nak masuk. Maka bila begitu, Nabi nak masuk tak boleh. Tak boleh benarkan masuk ke kota Mekah. Dan Nabi dah tahu begitu, Nabi tukar arah pergi ke Bukit Hira, ke Gua Hira. Nabi pergi ke Bukit Hira. Dan duduk kat situ dan cuba macam-macam cara untuk masuk ke kota Mekah. Panggil siapa-siapa, pembesar-pembesar Mekah, saudara mara Nabi, hantar, minta, kata, bukalah pintu, aku nak masuk. Maka gagal. Semua tak nak tolong Nabi. Kan Nabi sendiri kan ditolak oleh kaumnya, semua tak nak tolong Nabi. Sehinggalah dan tersebut di dalam kitab Usudal Ghabah, bahawa tak kala pulang ia daripada Taif, Nabi pulang balik daripada Taif, membangkit ia kepada Mut'im bin Adi. Ingat tak Mut'im bin Adi ni siapa? Dia yang buat kecoh 5 orang ni. Dia tak masuk Islam pun. Dia buat kecoh ketika semua pakat-pakat boykot keturunan Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Keturunan Nabi ni pakat-pakat boykot. Sebab Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni, dia backup Nabi. Maka yang lain semua boykot. Tak nak, jangan berkahwin dengan keturunan mereka, jangan berniaga, jangan jual, jangan beli, jangan bertegur siapa. Kan kena boykot. Sehingga bertahun-tahun. Sehingga lama sangat sebab ada perjanjian yang mereka buat. Kemudian kan ada 5 orang kata, kita nak tengok surat perjanjian tu balik. Ya ke? Lama dah sangat, macam ya ke tak ada. Sedangkan pada malam tu Nabi dah bagi tahu surat perjanjian tu dah tak ada. Kalau ingat lagi cerita 2 minggu 3 minggu sebelum ni. Surat perjanjian tu dah tak ada, Nabi kata dah tak ada, telah dimakan anai-anai, yang tinggal hanya nama Allah saja. Tapi surat tu digantung dalam Kaabah. Jadi Mut'im ni lah dengan 5 orang, dia lah buat hal. Dia kata, ya ke? Tiba-tiba kita dah boykot saudara kita sendiri, kesian orang kebuluh dan sebagainya. Tapi kita dah buat perjanjian, kata Abu Jahal. Kita dah buat perjanjian. Kalau dah buat perjanjian, mana perjanjian tu? Ada dalam tu. Aku tak tengok pun. Dia orang ni buat hal. Seorang ni pun 5 orang. Seorang ni pun kata, yalah, tu saudara mara kita juga. Yalah, masih bila korang buat perjanjian? Dah lama dah. Aku nak tengok. Kau tengok tak? Kau tengok. Aku tak pernah tengok. Aku tengok. Mengarut kot. Jadi nak senang, keluarkanlah surat perjanjian tu. Bila baca, kalau betul surat perjanjian itu iaitu untuk boykot Nabi, settle masalah. Boykotlah balik. Sambunglah boykot tu. Tapi Abu Jahal tak nak bagi kan? Ingat ayat cerita tu. Abu Jahal tak nak bagi kan? Tak payahlah. Dah kan kita dah boykot lama dah. Adalah surat perjanjian tu. Mut'im ni yang buat hal ni. Dia tak masuk Islam. Dia kafir. Dia mati pun mati kafir. Dia tak masuk Islam sampai ke sudah. Cuma dia tu lah baik. Nabi sayang kat dia sebenarnya. Nabi sangat sayang kat dia. Akhir sekali dia pun pergi, apa susah, masuk je lah, buka pintu Kaabah, ambil tengok, buat turun peti, jom main sini ramai-ramai, buka, mana ada surat perjanjian? Yang ada kecil ni, kertas kecil ni. Itu dia apa? Nama Allah. Itu je aneh-aneh tak makan. Tak ada, tak jadi boykot lah. Jadi Abu Jahal diam lah, tak ada surat perjanjian. Ingat cerita tu. Mut'im ni akhir sekali panggil kabilah ni, tolong aku tolong aku. Aku nak masuk Mekah tak boleh dah. Kau pergi mana? Aku pergi Taif. 20 banyak hari lah. Beberapa hari pergi, 23 banyak hari pergi. Jomlah. Tolong aku. Nabi minta tolong. Akhir sekali tetap tak tolong juga. Semua tak nak tolong. Tetap juga biar je Nabi gitu. Akhir sekali dia teringat. Mut'im kan tolong kita dulu. Mut'im ni tolong kita. Kita panggil Mut'im bin Adi. Ni yang kata, membangkit ia kepada Mut'im bin Adi.
Panggil lah. Ini orang kata kepala ketua kabilah yang terakhir. Last. Lepas ni tak ada harapan. Macam tak ada harapan lah. Last yang terakhir. Panggil Mut'im bin Adi. Akhir sekali Ibn Adi pun datang ke Gua Hira. Nabi bincang, tolonglah kami nak masuk tak boleh. Kemudian kata ni, menuntuti ia daripadanya, minta tolong, bahawa menolong akan dia, minta tolong, maka ditolongkan akan dia. Maka Mut'im ni tolong sekali lagi Nabi. Tolong macam mana? Mut'im ni ajak anak-anak dia pakai pakaian macam pakaian tentera lah, pakai macam pakaian tentera. Kemudian dan saudara mara dia yang lain dan orang yang sokong jugalah ataupun kabilah Mut'im bin Adi ni ramai-ramai pergi daripada bawa Nabi jalan, dikepung, pegang panah, pegang pedang, masuk. Jangan kacau. Aku nak biar Muhammad masuk dengan selamat. Jangan kacau. Tidak panah. Macam tu. Akhir sekali bila sampai kat pintu tu, masuk-masuk. Terkejutlah yang lain. Yang lain semua kata, tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kata, kalau kau datang, panah. Masuk. Bila masuk gitu, Abu Jahal datang. Dia tengok. Terkejut dia sebab Mut'im ni orang besar. Orang besar, ketua kabilah. Engkau ni, dia tanya, apa ayat dia? Engkau ni nak lindungi dia ataupun engkau ni nak ikut, maksudnya nak beriman dengan dia, ikut Islam dengan agama dia? Kata Abu Jahal. Abu Jahal kata, dia jawab, aku bukan nak beriman dengan dia pun. Aku nak selamatkan dia je. Aku menjamin keselamatan dia. Tapi aku tak ikut dia, maksud tak beriman dengan dia. Bila Abu Jahal dengar macam tu, Abu Jahal kata, kalau macam tu engkau nak selamatkan dia, aku pun akan duduk ya macam tu. Sebab apa tau? Dia macam ni. Dia waktu dulu lagi dah ada di istilah dia yang macam dia panggil suaka politik ni. Dah ada dah. Pemimpin-pemimpin besar, jika dia memberi janji untuk selamatkan siapa-siapa, macam kita kan suaka politik dia panggil kan, kita janjikan selamatkan siapa, yang lain mesti kena ikut. Ketua-ketua kabilah yang lain mesti perlu ikut. Maksud tak boleh kacau. Sebab dia di bawah kekuasaan orang ni. Jangan siapa-siapa sentuh. Menandakan jika seorang tu boleh buat macam tu, bermakna dia berkuasa lah. Bermakna orang lain respect kat dia. Walaupun tu musuh, tapi dia duduk bawah orang ni. Suaka politik. Suaka politik. Maka Mut'im bin Adi ni tolong Nabi. Dan sehingga ke akhir hayat, Mut'im bin Adi ni tak masuk keturunan Nabi. Kalau kita tengok, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kan 5 keturunan 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kan. Abdul Manaf ni ada 4 orang anak. 4 orang anak Abdul Manaf ni, yang pertama nama Hashim tu lah, sebab Hashim bin Abdul Manaf kan. Hashim. Yang kedua Muttalib, yang kita pernah cerita sebelum ni, yang dipanggil Abdul Muttalib, hamba Muttalib tu. Pertama Hashim, anak Abdul Manaf ni Hashim, Muttalib. Satu lagi daripada mak yang sama, nama Abdul Syam. Abdul Syam, 3. Okay. Yang baik dengan Nabi, Bani Hashim dengan Muttalib je. Abdul Syam ni musuh Nabi lah. Daripada mak yang sama, nama Atikah. Abdul Manaf punya isteri yang nama Atikah. Abdul Manaf ni ada seorang lagi isteri. Nama apa seorang lagi ya? Waqidah. Nama anak, kan nama isteri dia seorang lagi. Ada seorang anak juga. Abdul Manaf punya anak jugalah, macam adik-beradik lah. Ini adik-beradik mak lain. Namanya Naufal. Mut'im ni, kalau tengok nama Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni yang tok nyang Nabi ya. Nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi makna Hashim ni adik-beradik dengan Naufal, tapi mak lain, ayah sama. Sebab tu dia sokong Nabi, walaupun dia tidak beriman sampai ke sudah. Dia meninggal ketika perang Badar, dan mati tak beriman dengan Nabi, malah dia lawan Nabi.
Dan bila Nabi menang kan perang Badar? Kemudian ketika Nabi tengok Mut'im mati tu, Nabi kata apa lah? Kalau katalah Mut'im ni hidup dan Mut'im ni nak, kan ada yang kalah tadi jadi tawanan. Ada berapa puluh orang jadi tawanan, hampir 100 orang kan jadi tawanan ketika perang Badar. Nabi menang. Nabi kata, jika Mut'im ni hidup, dan Mut'im kata lepaskanlah, sebab mereka duduk bawah aku, lepaskanlah, aku akan lepaskan. Maksudnya Nabi sayang sungguh lah, tapi dia meninggal lah, dia mati. Okey, tu sikit Mut'im tolong. Dah faham cerita Mut'im, menuntut ia daripadanya bahawa menolong akan dia, maka ditolong akan dia dan masuk ia ke dalam masjid sertanya. Sampailah Mut'im tolong, sampailah Nabi boleh masuk ke Mekah. Nabi pergi Masjidil Haram, sembahyang kat situ, dan adalah Rasulullah SAW mensyukur ini pertolongan baginya. Nabi sangat menghargai pertolongan Mut'im ni, walaupun dia tak masuk Islam. Adalah pulangnya kepada Taif kepada 23 hari yang lalu daripada bulan Zulqaidah, 23 Zulqaidah, itulah Nabi masuk balik daripada Taif, dan dapat masuk kerana jasa Mut'im. Habis. Okey, perjanjian Aqabah. Dah masuk balik, dan Nabi pun buat rancangan seterusnya nak ke Yathrib pula. Dan berlakulah beberapa perjanjian, antaranya perjanjian Aqabah. Dan pada tahun yang ke-11, tahun ke-11 kerasulan, umur Nabi 51 lah, maka berlakulah perjanjian. Ada beberapa kisah Aus dan Khazraj dan sebagainya, kita cerita akan datang. Wallahu alam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan muslim, subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.